Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Syami bin Zaki. Nombor matrik AA190061 daripada grup 11. Okey, untuk lab 3 kali ini ialah pneumatic system. Okey, di mana saya buat lab activity 1 dan 2. Okey. First kali lab activity 1 ni dia suruh develop the pneumatic diagram dalam FluidSync software and screenshot the result and beri penerangan tentang operasi di litar tersebut. Okey, ni litar dia. Dia mempunyai 3 litar iaitu 1, 2 dan 3. Okey, kita boleh daripada okey, ni kita punya litar kita yang dah siap. Okey. Okey, untuk okey, first kali kita kena run kita punya litar dulu. Okey. Okey, di mana kita dapat lihat litar 1, 2 dan 3 ini mempunyai menggunakan echo compressor. Di mana ini dia punya valve ini ialah menggunakan 3/n wave valve. Litar 1 dan litar 2 ni menggunakan valve yang sama. Okey, first kali untuk operasi circuit 1 ni ialah oil compressor akan tekan udara masuk kepada valve and then terus kepada single acting cylinder. Di mana udara ni tekan dah masuk pada silinder di mana piston akan ditolak keluar. Okey, untuk kita menggunakan manual button. Okey, di mana button ni kita kena press and hold. Okey, kita dapat lihat spring ni kembalikan kita punya piston and then udara tersekat di sini. Okey, itu saja untuk circuit pertama ya. Okey, kita pergi pada circuit yang kedua. Okey, di mana kita menggunakan air compressor sama saja. Air compressor di mana compressor ini dalam keadaan tertutup di mana udara tak dapat lalu. Okey, di mana kita menggunakan push button yang sama iaitu kita perlu tekan and hold. Okey, kita dapat lihat spring udara menolak spring and piston ke dalam and piston tersebut pergi ke luar. Okey, bila kita lepas release kita punya button, kita dapat lihat okey, dia kembalikan di mana udara tak dapat masuk dalam silinder. Okey, untuk circuit yang ketiga ni kita menggunakan 5/2 way valve di mana kita menggunakan valve tersebut. Okey, air compressor ni masuk kepada valve tu and then dia tolak udara ni tolak piston ke dalam, manakala button kita dalam keadaan tutup di mana kita perlu tekan and lepas saja yang kita dapat lihat di mana udara dapat masuk kepada kita punya silinder and tolak spring and kita punya piston kita. Okay, bila kita tekan balik dapat lihat di mana udara masuk kepada valve 2 and then tolak piston ke dalam balik. Okay, itu saja untuk aktiviti 1. Okay, kita go through kita punya soalan kita iaitu observation di mana terbulik soalan pertama terbulik the list of component yang digunakan dalam figure 1 ni. Okey, kemudian di mana ketiga-tiga circuit ni kita menggunakan supply yang sama iaitu air compressor dan circuit 1 dan circuit 2 ni kita menggunakan valve yang sama iaitu 3/2 valve wave valve 3/2 wave valve. Circuit yang ketiga kita menggunakan 5/2 wave valve and kita punya actuator kita menggunakan circuit 1 dan circuit 2 ni kita menggunakan single acting cylinder dan kita punya actuator circuit yang ketiga kita menggunakan double acting cylinder. Untuk soalan 2 iaitu perbezaan antara dua actuator di bawah ni. Okey, first kali actuator ni iaitu push button momentary, yang ini ialah push button latching. Okey, push button momentary ni iaitu push button saat di mana push button ni dia perlu tekan and hold dan push button latching ni dia perlu tekan and release. And push button ni latching ni ya, bila ditekan dia akan sentiasa berkeadaan tertutup, di mana push button momentary ni sentiasa keadaan terbuka
keadaan terbuka, and then dia akan tutup bila kita tekan and hold. Okay, untuk question yang pertama ialah describe the fungsi of spring component A1, A2, A3, B1, B and B2. Okay, di mana spring A1, A2, A3 ni berfungsi untuk mengembalikan keadaan valve yang digunakan. Seperti apabila kita tekan, di mana kita tekan and hold, kita dapat lihat spring ditolak disebabkan ada tekanan push button. And then bila kita hold, bila kita release, baru kita nampak fungsi ini dalam keadaan yang asal disebabkan spring tersebut. Di mana valve ini kita menggunakan spring return. Bila spring tidak dapat tekanan daripada push button, maka spring akan kembali seperti asal, dan sama juga valve akan ikut spring tersebut. Okay, sama juga seperti actuator kita menggunakan spring return. Spring return di mana bila udara masuk, spring ditekan, udara menekan spring dan piston keluar. Okay, di mana spring dalam keadaan mampat. Okay, di mana bila tekanan udara tiada dalam silinder, spring menolak piston kembali ke asal, di mana piston ditolak ke dalam. Okay, itu fungsi spring, iaitu spring return. Okay, untuk question 3, iaitu explain why B3 does not need a spring. Okay, B3 iaitu actuator tidak menggunakan actuator spring kerana dia menggunakan double 18 cylinder. Okay, di mana silinder tersebut mempunyai dua bahagian yang mampu udara masuk, mampu menolak dan mengembalikan piston ke kanan, mampu menggerakkan piston ke kanan dan ke kiri. Okay, first kali bila udara masuk ke valve 2, di mana piston ditolak ke dalam disebabkan udara masuk ke valve 2, and dia akan tolak piston ke dalam, di mana sekiranya push button ni ditekan, and then udara masuk pada valve 5, and then kita dapat lihat udara akan menolak piston keluar. Itu saja untuk aktiviti 1. Okey, untuk aktiviti 2, di mana perlu evaluate the circuit pneumatic dalam FreeSync software, and then next perlu set the opponent level B1 and B2 kepada 10% and run simulation. Step ketiga ialah perlu screenshot the result, and 4 kita perlu display operasi circuit. Okay, first kali kita go through pada kita punya circuit kita. Okay, ini kita punya circuit dan software. Okay, first kali kita perlu run. Okay, mana kita dapat lihat air compressor menekan kita punya udara masuk pada valve 2, and then udara masuk kepada one way valve, masuk kepada silinder, menolak piston ke dalam. Okay, bila kita tekan push button, kita dapat lihat udara masuk ke dalam valve 4, and then udara pergi pada one way valve ni, and then masuk kepada silinder, menolak piston keluar. Manakala manometer juga dapat bacaan daripada udara tersebut, di mana manometer ni memberi bacaan tekanan udara dalam pipe tersebut. Okay, itu saja untuk penerangan circuit. Okay, untuk observation iaitu discuss the effect of setting B1 and B2 pada 10% dan operasi of pneumatic system versus when they are set up pada 1%. Okay, first kali kita perlu set up kita punya operating level kita iaitu 10%. Okay, and then kita perlu run. Okay, seperti biasa, udara masuk pada valve 5/2 valve way valve, and then masuk pada one way valve, and then udara masuk pada silinder dan menolak sistem ke dalam. Okay, apabila kita tekan push button ni, okay, kita dapat lihat gerakan piston amatlah slow disebabkan oleh
opening lever di one way valve. Okay, kita boleh lihat sekali lagi. Okay, kita nampak pergerakan dia masuk. Okay, bila udara ni masuk ke dalam 5/2 wave valve, and dia masuk kepada valve valve ni, and dia masuk dan opening lever ni hanya dibuka amat sedikit kepada 10%, yang udara dapat masuk sedikit saja, menyebabkan pergerakan piston dalam silinder ni slow kerana tekanan udara yang slow. Okay, untuk question iaitu discuss the function of this component below at B1 and B2 and then note the direction of both is opposite to each other. Okay, untuk fungsi bola ini ialah ketika udara melalui one way flow, maka udara akan terbagi kepada dua, iaitu first sekali jalur bola, di mana jalur bola ini berfungsi untuk mengecilkan tekanan udara yang akan keluar kepada output kepada actuator, di mana fungsi one way ni ialah yang akan membuat delay kepada actuator sesuatu sistem. Okey, di mana bola ini juga telah disetkan berapa volumenya untuk menyempitkan laluan udara ke output. Okey, itu saja untuk penerangan tentang question. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Muhammad Adaha, nombor matrik AA19075, dan sekarang saya akan menerangkan bahagian saya iaitu lab activity 3. Okey, seperti yang dilihat di desktop ni, ini adalah logic function implementation in pneumatic system. Okey, ini yang saya dah buat kat FluidSim. Just ikut gambar rajah yang diberikan pada lab sheet lah. Okey, lepas tu penerangan bagaimana circuit ni berfungsi lah ya. Okey, sebelum kita nak terangkan, kita ketahui dulu ada komponen-komponen dia. A1, A2, A3 ni adalah komponen sama, iaitu 3/2 wave valve. Untuk B pula, B ialah 2 pressure valve. Untuk komponen C adalah 5/2 wave valve. Dan untuk komponen D, nama dia double acting cylinder. Okey, itu untuk nama-nama komponen dia. Jadi untuk bagaimana circuit ni berfungsi, okey, kita punya tujuan utama circuit ni dibuat adalah untuk menggerakkan ni lah, piston ni lah. Jadi untuk menggerakkan piston ni, kita kena tekan push button A1 dan A2 secara serentak supaya ada pengaliran udara yang akan menolak komponen B, sekaligus akan menolak komponen C dan menyebabkan piston yang akan bergerak. Okey, kita akan tengok simulation dia, kita akan play. Okey, disebabkan A1 dan A2 perlu ditekan serentak dan A1 tidak boleh dan mereka tidak boleh tekan serentak disebabkan push button ni bersifat voluntary. Jadi saya akan ubah dulu salah satunya supaya dia boleh hold. Okey, saya akan ubah yang A1 komponen. Jadi kita akan mainkan. Okey, kita akan tekan A1 dan A2. Okey, piston telah bergerak. Jadi kenapa piston ni tidak bergerak semula ke dalam? Kerana dia tidak ada spring di sini. Okey, jadi untuk kita piston ni bergerak balik masuk ke dalam, itu adalah fungsinya komponen A3. Kita akan tekan push button dia dan kita boleh lihat piston dia telah bergerak ke dalam. Itulah dia punya cara circuit ni berfungsi. Okay, kita tekan A2. Okey, piston tu boleh tengok dia bergerak keluar kerana pengaliran udara menyebabkan dia tertolak keluar. Dan bila tekan A3, piston akan bergerak balik masuk kerana pengaliran udara menolak dia ke dalam balik semula. Jadi apa kita boleh conclude di sini bahawa komponen di sebelah kiri ni berfungsi sebagai start button dan komponen di sebelah kanan berfungsi sebagai stop button.
Okay, itu secara dia berfungsi lah. Untuk observation, describe how to activate the actuator below. So actuator below tu bahagian sini lah, macam bagaimana nak apa ni, actuator ni berfungsi. Kita kena tekan A1 dan A2 secara serentak supaya udara akan bergerak melalui komponen B dan akan menyebabkan komponen DC ni, actuator ni akan berfungsi. Okay, kita tunjukkan. Okay, itu je lah caranya. Kalau kita tak tekan dua-dua ni, kita tekan sebelah je, dia takkan ada apa-apa yang berlaku. Jadi kita kena tekan dua-dua, barulah komponen C ni akan bergerak. Tengok, kalau kita tekan sebelah je, kita kena tekan dua-dua. Okay, itu cara dia. Okay, lepas tu untuk question pertama, show the component used for logic function in the circuit. Okay, component used for logic function in the circuit, ada apa ni, komponen yang digunakan adalah di A1, A2 dan B. Okay, tiga-tiga ni menggunakan logic function. Lepas tu questionnya yang kedua ialah state the logic function implemented. Okay, dia tanya apakah logic function yang digunakan di sini. Jadi jawapannya ialah logic function N, kerana apabila dua-dua input adalah satu, barulah B ni dapat inputnya satu juga. Okay, kita tengok simulation ni. Contoh, saya akan gerakkan satu. Sekejap, okay, semula. Okay, kita gerak ni satu. Baru dapat dia punya berfungsi. Jadi logik yang digunakan adalah logik N. Lepas tu question yang ketiga, kenapa C tidak memerlukan spring? C di sini C ialah pada sini lah, kenapa komponen di sini tidak memerlukan spring? Itu soalannya. Okay, kalau komponen DC ni ada spring, jadi komponen A3 ni seperti tidak berfungsi lagi. Kenapa? Nanti selepas A1 dan A2 ditekan, ada udara akan masuk ke B dan akan menolak C. Selepas A2 dilepas, yang C ni daripada dia bergerak ke kanan, dia akan kembali ke kedudukan asal disebabkan adanya spring. Jadi kalau dia dah kembali ke kedudukan asal, tidak gunalah komponen A3 di sini. Nanti dia akan mengganggu pengaliran udara sekiranya spring diletakkan di C. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.